Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Apa khabar semua para pendengar setia saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Bersama dengan saya dalam Motivasi Pagi terbitan Hajah Mazlina alias saya Syahri Abdul Rahman akan berkongsi dengan anda semua topik yang saya kira penting untuk diberikan perhatian, iaitulah bahaya kawan yang jahat. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, kalau kita tengok dalam Al-Quran, dalam surah As-Saffat, surah yang ke-37, ayat 51 hingga 53, kita akan mendapati Allah Ta'ala bercerita tentang pengaruh kawan yang boleh membahayakan agama atau boleh membahayakan akidah kita ataupun prinsip hidup kita. Allah Ta'ala menyebut pada ayat 50, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Ayat ini menceritakan tentang satu keadaan daripada banyak keadaan yang berlaku kepada ahli syurga. Ini antara nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada ahli syurga, di mana mereka ada sesi sharing moment. Mereka ada sesi bersembang-sembang. Ahli syurga ni tuan-tuan, dia bukan sembang kosong. Sembang pun sembang yang ada kaitan dengan mengenang memori-memori lama ya di dunia dahulu. Macam Facebook kita lah. Kadang-kadang Facebook tu pada tarikh-tarikh cukup setahun dia akan keluar 1 years ago, 2 years ago kan. Tetapi ahli syurga ini Allah Ta'ala banyak merakamkan mereka ini bersembang, bercakap-cakap. Sebab apa? Sebab bersembang tu sendiri menunjukkan tak ada kerja. Macam kita duduk bersembang dekat office, ini menandakan curi tulang. Ini menandakan tak ada kerja. Ya, bahkan sampai ke satu tahap membawang. Tetapi ahli syurga Allah Ta'ala menyatakan yatasaalun. Mereka saling bertanya, bersoal, berjawab, berhadap-hadapan. Kerana nak habaknya, kerana nak katanya, ahli syurga tidak ada kewajipan apa-apa. Mereka tidak ada sebarang kefarduan kerana mereka sudah sampai di syurga. Lalu, apa yang mereka sembang-sembangkan? Ayat 51 Allah Ta'ala menyebut, Qala qailum minhum inni kana li qarin. Antara yang diungkapkan oleh ahli-ahli syurga semasa mereka melakukan sharing moment adalah mereka mengatakan, dahulu semasa saya di dunia, saya pernah ada satu orang qarin. Qarin ini maksudnya apa tuan-tuan? Qarin ini kalau kita lihat dari sudut bahasa Arabnya, al-hablul ladzi yashuddu bihil asir. Maksudnya tali kekang yang menghambat hamba daripada lari. Nak katanya qarin ini adalah kawan baik yang mana perkataannya sangat mempengaruhi pemikiran kita. Seolah-olah hidup kita ni tak boleh lari daripada bayang-bayang dia. Dia selalu memberikan nasihat kepada kita. Tetapi jaga-jaga tau. Ungkapan ahli syurga di sini mengajar kita adanya qarin yang berbahaya dalam kehidupan kita. Maka sebab itulah nilailah terlebih dahulu apa yang dikata, bukan siapa yang berkata. Kerana kalau diambil kira siapa yang berkata, kawan baik kita, BFF kita, habis semua barangkali yang disebut olehnya, kita akan follow, kita akan ikut sebab dia kawan baik kita. Na'udzubillah. Lalu ahli syurga berkenaan menyambung lagi bagaimana qarin ini hampir-hampir mempengaruhi kehidupannya. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun. Yang bermaksud, kawan qarin ini berkata, sesungguhnya kamu ni betul ke dah masuk daripada orang-orang yang percaya pada hari pembalasan? Kau ni dah masuk geng tu geng-geng yang apa tu, yang kata lepas mati hidup balik lepas mati jadi tulang, jadi tanah tu akan hidup balik, lepas tu ada hari pembalasan ke? Subhanallah. Kita dapat lihat bagaimana nada perli yang diungkapkan oleh kawan baik ini sehingga menimbulkan hampir menimbulkan keraguan kepada kita yang dah beriman.
Oleh hal yang demikian, tuan-tuan, jaga-jaga pilih kawan supaya tidak tersesat jalan, ya. Jadi ahli syurga tadi kita belajar satu perkara, ya, mereka sampai ke syurga dengan cabaran-cabaran tertentu, tidak dengan jalan mudah. Antara cabaran yang mereka hadapi adalah satu ketika dahulu, ya, mereka ada yang hampir-hampir menghalang mereka menuju kepada syurga. Sebab itu ahli syurga tadi mengatakan inni kana li qarin. Inni di situ menunjukkan sesungguhnya, kawan-kawan, saya bukan nak cakap benda tak betul ni, sesungguhnya betul-betul dahulu ada orang yang benar-benar hampir-hampir menyebabkan saya mengikut jejaknya ke neraka. Subhanallah. Ya, sebagai satu perumpamaan lah untuk kita lebih faham ayat ini. Bayangkan dalam satu pesta convocation, ya, kita yang mendapat 4 flat, yang mendapat anugerah dekan setiap semester, ia diminta memberikan ucapan. Jadi agak-agaknya lah, dengan ramainya pelajar-pelajar, mahasiswa yang barangkali CGPA biasa-biasa saja, kan. Dan mungkin ada ibu bapa, ya, yang turut sama menyertai pesta berkenaan. Agaknya kita nak royak kepada dia. Kita nak bagi tahu apa dalam ucapan 10 minit yang diberikan oleh universiti penghormatan kepada kita. Pastinya kita akan cakap, bukan mudah wahai tuan-puan sekalian untuk saya berdiri di atas pentas ini. Adanya cabaran untuk saya sampai ke majlis gilang gemilang ini. Jadi itulah umpamanya sembang-sembang ahli syurga. Antara yang disembangkan pastinya adalah mengenai saya ke sini bukan menerusi jalan mudah, sebagaimana tuan-tuan yang lain sampai ke sini bukan jalan yang mudah. Semua kita menghadapi cabaran, kerana itulah sifat perjalanan ke syurga. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Syurga itu ia dikelilingi oleh perkara-perkara yang sangat merimaskan, menyusahkan, membencikan. Manakala neraka itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang seronok nafsu ini melakukannya. Tuan-tuan, bayangkan dengan dialog ahli syurga yang diterangkan di sini, takkanlah kita tidak ada motivasi lagi nak pergi ke syurga. Ya, syurga yang kita bincangkan tadi, adanya adegan ahli-ahli syurga mengenang memori-memori lama mereka di dunia. Sebab hidup di dunia ni hakikatnya hanyalah memori sahaja, kenangan sahaja, mimpi sahaja. Syurgalah tempat kita sharing apa yang kita mimpi. Beruntunglah orang yang hidupnya singkat sahaja 30 tahun, 40 tahun di dunia, tetapi telah membuat jawapan yang betul dalam ujian yang Allah Ta'ala beri. Ya, bayangkan, ya, mama kita kata, siapa balik raya haji nanti, mama akan ceritakan rahsia masa kecil korang dulu. Jadi, siapa tak nak balik raya haji ni? Dalam PKP dah lama tak balik. Tiba-tiba mak kita kata, setiap orang yang balik, mama akan kongsi satu rahsia yang masa kecil mama tak pernah cerita pada dia. Jadi pastinya kita semua, ya, berlumba-lumba nak balik ke kampung sebab nak tahu cerita menarik itu yang kita tak pernah dibagi tahu. Umur dah 30 lebih, 40 lebih, tak pernah tahu rupanya ada rahsia. Mama kata nak share. Sengaja mama simpan dalam diari, mama tak share pada anak-anak masa kecil. Sebab mama tahu bila dah besar nanti pakat tak nak balik ke kampung belaka, dah sibuk dengan kerja masing-masing. Jadi mama reserve nota ni. Jadi bila mak kita kata begitulah tuan-puan sekalian perumpamaannya, kan, kita nak balik kampung tak agak-agak? Kita nak balik tak? Kita pasti nak balik. Demikianlah tujuan Allah paparkan cerita ahli syurga, yang mana dikongsi-kongsikan sesama mereka rahsia-rahsia di masa lampau. Umpamanya begitulah panggilan Allah yang sangat indah menerusi ayat-ayat syurgawi tadi, supaya kita umpama anak-anak yang rasa nak balik ke kampung sebab ada edisi eksklusif mendedahkan cerita-cerita di masa lampau. Jadi ayat tentang perbualan ahli syurga tadi mengajar kita, ya, betapa adanya sesi di mana setiap orang boleh meluahkan dengan penuh rasa kepuasan apa yang pernah mereka hadapi di dunia dahulu, dan antara yang mereka hadapi adalah bahayanya syaitan qarin daripada kalangan manusia. Semoga perkongsian ini mendapat manfaat kepada semua yang mendengar. Ya, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.